Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Hafifi Hafiz Haris selaku pensyarah bagi subjek BMMB 3143 yaitu Asas Penyelidikan dalam Pendidikan. Oke, saya Abdul Rasif bin Masri bersama rakan seperjuangan saya Nurul Arabiatul Syafiqah binti Edi Yusuf akan membentangkan berkaitan subtopik yaitu reka bentuk penyelidikan. Seperti yang kita dapat lihat pada paparan di belakang, dapat menunjukkan isi kandung pembentangan yang akan kami sampaikan, yaitu meliputi kepada kajian case, kajian etnografi, dan juga kajian tindakan. Baiklah, reka bentuk penyelidikan yang pertama dalam pembentangan ini ialah kajian case yang merupakan kaedah penyelidikan umum dalam ilmu sosial. Menurut Ghazali Darussalam dan juga Sufin Husin pada tahun 2018, kajian case bermaksud penjerapan terhadap sesuatu fenomena yang khusus bagi seseorang individu atau kumpulan individu tertentu. Umumnya, kajian case ini melibatkan suatu case atau sesebuah tempat yang tertentu dan khusus. Kajian case memperlihatkan ciri yang berbentuk deskriptif. Ia digunakan untuk mencari penyebab prinsip-prinsip asas kehidupan. Analisis data menurut Creswell pada tahun 1988 adalah melibatkan deskripsi, tema-tema dan juga kenyataan. Selain itu, penyelidik dalam kajian case menggunakan sampel dan mengikuti protokol. Hal ini bertujuan untuk menyemak sejumlah pemboleh ubah. Kaedah dalam kajian case ini melibatkan penyelidikan secara mendalam dan longitudinal daripada suatu kejadian atau peristiwa suatu case. Penyelidik menggunakan cara yang sistematik untuk melihat kejadian, mengumpulkan data, menganalisis maklumat dan juga melaporkan hasilnya. Sebagai contoh, pengumpulan data boleh melibatkan pelbagai jenis sumber, yaitu seperti dokumen, rekod arsip, temu bual, pemerhatian dan juga artifak. Kajian case terbahagi kepada kajian case tunggal dan campuran. Kajian case tidak hanya berbentuk penyelidikan kualitatif semata-mata, malah ia digalakkan mewujudkan campuran penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Hal ini akan bergantung pada sumber data dan juga perkembangan daripada teori yang diperoleh. Selanjutnya, tujuan kajian case dijalankan adalah seperti yang tertera pada slide, yaitu untuk mengenal pasti dan mencari secara intensif tentang latar belakang status masa kini serta interaksi persekitaran suatu unit sosial sama ada melibatkan individu, kumpulan, institusi, ataupun community. Tujuan ini merupakan pendapat yang diutarakan oleh Sidek Muhammad Noah pada tahun 2002. Secara umumnya, unit yang terlibat dalam kajian case ini adalah sangat kecil, namun maklumat yang diperoleh daripada kajian jenis ini adalah sangat-sangat mendalam. Sebagai contoh yang dinyatakan oleh Sidek Muhammad Noah, yaitu kajian ahli antropologi tentang budaya hidup orang asli Senoy dan Jakun. Contoh lain bagi kajian case termasuklah kajian case persejarahan, kajian case pemerhatian, kajian case lisan, kajian case situasi, kajian case klinikal, dan yang terakhir kajian case pelbagai case. Reka bentuk penyelidikan yang seterusnya ialah kajian etnografi. Etnografi merupakan sejenis kajian lapangan berbentuk pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi, serta dirujuk sebagai penyelidikan saintifik semula jadi field research. Pendapat ini dipersetujui oleh dua orang sarjana, yaitu Burke 1995 dan Guy 1987. Etnografi juga didefinisikan sebagai penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya seperti adat, kepercayaan, dan tingkah laku berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang dikumpulkan dari kajian lapangan. Secara asasnya, etnografi adalah kajian berbentuk deskriptif. Kajian deskriptif dilakukan ke atas budaya, subbudaya, institusi, atau kumpulan sesebuah masyarakat. Kajian etnografi biasanya dijalankan oleh ahli-ahli antropologi. Ia bertujuan untuk mengkaji suatu kelompok budaya ataupun masyarakat dalam situasi yang sebenar dalam suatu tempo masa yang panjang. Budaya menurut Osman Lebar pada tahun 2018 merujuk kepada kepercayaan, nilai, dan juga sikap yang menstrukturkan pola-pola perlakuan kelompok manusia tertentu.
Di samping itu, dalam kajian etnografi, maklumat dan data dikumpulkan dalam suatu proses yang dikenali sebagai participant observation. Proses ini biasanya menggunakan teknik pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, penelitian sejarah hidup, dan penulisan diary. Akhir sekali, proses penyelidikan bagi kajian etnografi adalah bersifat fleksibel. Hal ini dikatakan demikian kerana ia boleh berubah mengikut konteks serta realiti sesuatu fenomena yang ditemui oleh penyelidik. Secara umumnya, Osman Lebar menjelaskan bahawa etnografi mempersembahkan analisis sosiobudaya satu unit kajian seperti pelajar, sekolah, pembelajaran, kurikulum pendidikan informal dan lain-lain. Baik, seterusnya kita masuk pada kajian tindakan. Apa itu kajian tindakan? Kajian tindakan merupakan satu kajian penyelidikan ke atas amalan oleh pengamal baik individu maupun secara bersama dengan pengamal yang lain, di mana ia dilakukan secara sistematik, di mana ia adalah satu kajian ke atas satu amalan yang sedia ada dan ditambah baik, di mana biasanya guru-guru sekolah akan melaksanakan kajian tindakan ini ke atas murid-murid untuk menambah baik sesi pengajaran dan meningkatkan keberkesanan penyampaian PDP itu. Kajian ini dilaksanakan ke atas murid bagi menentukan tahap kesukaran untuk murid memahami sesuatu topik mata pelajaran, di mana guru akan merangka satu jalan penyelesaian berdasarkan hasil daripada kajian tindakan yang telah dilaksanakan, dan ianya berbentuk inquiry refleksikan diri, di mana kajian ini meliputi kepada penilaian terhadap diri sendiri, yaitu diri pengamal itu sendiri. Kajian tindakan ini melihat kepada objektif untuk memperbaiki diri pengamal itu sendiri, di mana pengamal boleh melihat kepada sebab, akibat dan juga kelemahan dan juga kelebihan yang telah dilakukan daripada amalan yang mereka laksanakan dan bersedia untuk mengubah cara yang sedia ada. Pernyataan ini disokong oleh Ebut pada tahun 1985 dan mengatakan bahawa kajian tindakan ini perlu dilakukan secara tersusun, di mana kata ia perlulah mempunyai prosedur yang mematuhi piawaian bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak teratur ataupun menjadikan kajian itu tidak sah. Makna kata kita perlulah kenal pasti masalah dan langkah-langkah lain juga perlu diambil kira. Manakala Korea pada tahun 1953 menyatakan bahawa terdapat dua kaedah saintifik yang boleh dijalankan dalam kajian tindakan, yaitu secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kuantitatif melibatkan kepada data dan juga nombor, manakala kualitatif adalah melibatkan kepada penghasilan makna dan mewujudkan satu persoalan mengapa dan juga bagaimana. Kemis McTaggart juga pada tahun 1992 ada menyatakan bahawa terdapat 4 prosedur dalam melaksanakan kajian tindakan, yaitu yang pertama merancang, kedua bertindak, ketiga menilai dan juga yang keempat mereflek. Secara kesimpulan daripada slide ini kita boleh katakan terdapat 3 jenis kajian tindakan yang boleh kita klasifikasikan, yaitu yang pertama sekali untuk membiasakannya, yang pertama kajian tindakan teknikal, yaitu dia bertumpu kepada produk, di mana ia dimulakan oleh satu pakar yang telah daripada luar yang akan menjadi satu fasilitator dan semua pengamal akan menjadi rujukan kepada fasilitator tersebut. Berbeza kepada kajian tindakan praktikal, di mana ia merupakan satu gabungan fasilitator dengan pengamal penyelidik yang lain, di mana ada campur tangan dan berlakunya refleksikan diri pengamal. Dan seterusnya kajian tindakan bebas, mana bebas berlakunya kolaborasi antara fasilitator dengan pengamal lain, di mana mereka bebas untuk mengikuti tradisi ataupun mengamalkan sistem demokrasi dan mereka bertanggung jawab secara bersama dalam kajian tersebut. Dan akhir sekali, peringkat-peringkat dalam kajian tindakan meliputi pada 3 peringkat, yaitu yang pertama sekali penambahbaikan kepada amalan, yang kedua penambahbaikan terhadap kefahaman kepada amalan, dan yang ketiga adalah penambahbaikan kepada situasi. Sekarang kita pergi pula kepada topik yang kedua, iaitu elemen asas dalam penyelidikan pendidikan. Berikut merupakan isi yang akan dikupaskan dalam topik ini, iaitu isu-isu pendidikan yang boleh dikaji, latar belakang dan penyataan masalah. Ini adalah contoh isi kandungan dalam penyelidikan yang selalu kita lihat di dalam artikel atau tesis ataupun proposal. Isu pendidikan yang boleh dikaji merupakan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan dengan meneliti sebab, punca dan akibat berdasarkan isu tersebut. Setiap penyelidikan yang dilaksanakan haruslah mempunyai isu untuk diketengahkan, dan isu tersebut perlulah ideal dan merujuk kepada matlamat pendidikan negara pada abad ke-21, iaitu antaranya ialah membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia seperti yang dinyatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia di sidang kemuncak pendidik tahun 2004 yang amat berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi.
Oleh itu, isu pendidikan yang ditimbulkan ini dapat memberi pendorong untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik. Sebelum melaksanakan proposal atau penyelidikan, amatlah penting untuk kita mengenal pasti isu-isu pendidikan yang boleh dikaji. Berikut merupakan antara isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama ialah isu berkaitan dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga tahun 2025. Seterusnya ialah isu berkaitan profesionalisme keguruan seperti isu berkait dengan guru, DIPG atau UPSI ataupun berkaitan dengan keguruan dan sebagainya. Selain itu, pengajaran iaitu sesi PDPC yang dilaksanakan yang boleh dijadikan panduan melihat kepada masalah yang dihadapi semasa sesi PDPC berlangsung. Isu yang berikut ialah berkaitan dengan pembelajaran iaitu melihat dari aspek kefahaman murid-murid mengenai pembelajaran yang dibelajar. Antara masalah yang berlaku jika sesi PDPC tidak tercapai dan mencari punca berlakunya masalah tersebut dan sebagainya. Isu pendidikan yang lain adalah pengurusan kelas, pengurusan sekolah, pengurusan hal ehwal murid dan pengurusan kurikulum yang melihat kepada perkara yang berlaku sepanjang sesi persekolahan dari segi aktiviti sukaneka, masalah yang berlaku ketika melaksanakan program sekolah dan lain-lain. Isu yang ke-9 pula ialah disiplin pelajar. Setiap sekolah pasti berlakunya kes disiplin di sekolah seperti buli, mencuri atau ponteng sekolah. Isu ini memerhatikan kepada tingkah laku murid-murid sepanjang di sekolah dan perkara yang menyebabkan wujudnya masalah disiplin itu. Malahan, isu pendidikan yang boleh dikaji lagi ialah berkaitan dengan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar. Contohnya, masalah semasa menggunakan BBM atau BBB, masalah capaian internet, penggunaan LCD yang terhad yang boleh menyebabkan guru tidak dapat menggunakan LCD pada masa yang sama, atau isu berkaitan dengan BBM yang digunakan dalam sesi PDPC namun tidak dapat memberi impak yang besar kepada murid-murid. Isu yang ke-11 pula ialah mengenai teknologi maklumat atau TMK. Isu ini boleh diperlihatkan ialah seperti isu masalah guru di sekolah, seperti kemahiran guru dalam TMK dan sebagainya. Isu yang terakhir ialah berkaitan guru, murid atau berkaitan beban tugas, iaitu tugas guru atau sikap murid di dalam dan luar sekolah. Ada banyak lagi isu yang boleh dijadikan sebagai bahan atau idea dalam pelaksanaan proposal. Daripada isu-isu ini, kita dapat fikirkan perkara seperti apakah kaedah yang sesuai, apakah teknik pengajaran yang terkini dan sebagainya. Kalau nak tahu, banyak isu pendidikan yang boleh dikaji. Cuma kita perlu banyak membaca dan meneroka. Seterusnya, kita pergi ke latar belakang kajian. Apabila melihat kajian, tesis atau proposal, pasti kita akan lihat setiap kajian yang kita baca ini mempunyai latar belakang. Namun, apakah kepentingan latar belakang kajian ini? Latar belakang kajian ini adalah untuk menguraikan gambaran mengenai topik yang dibincang dengan jelas. Ia juga dikenali sebagai satu pengenalan untuk membincangkan isu yang timbul dan mengkaji isu tersebut. Berikut merupakan perkara yang perlu ada dalam latar belakang kajian. Antaranya ialah gambaran mengenai penyelidikan secara menyeluruh atau umum, iaitu yang berkait dengan apa-apa kajian yang penulis nak buat. Apabila pembaca membaca latar belakang, mereka akan dapat gambaran, mengetahui kajian yang penulis nak bincangkan dan juga sebagainya. Ia bukanlah menerangkan secara terperinci, namun latar belakang kajian ini membantu pembaca untuk mengetahui apakah isi yang penulis nak jelaskan dalam kajian ini. Seterusnya ialah pengkhususan bidang yang akan dikaji, iaitu mesti menggambarkan bidang kita nak bincangkan. Elakkan daripada menulis perkara yang tidak berkaitan seperti kejap mahu tulis tentang ini, kemudian cerita sesuatu yang tiada kaitan dengan tajuk ataupun hal-hal lain. Ketiga ialah isi tertumpu kepada tajuk, iaitu isi latar belakang perlulah berkait dengan tajuk kajian. Seterusnya ialah latar belakang kajian boleh dimulakan dengan sejarah, kajian masa lalu atau isu semasa. Ketika melihat kajian lain, pasti terdapat kajian terdahulu, sejarah atau isu yang berlaku sekarang. Apabila penulis mengaitkan dengan kajian terdahulu, dia sedikit sebanyak dapat menarik perhatian pembaca untuk membaca kajian tersebut. Yang kelima ialah maklumat awal bahawa kajian ini penting untuk dikaji. Jika pembaca membaca latar belakang kajian, mereka akan fikir, wow, memang sesuailah kajian ini dilaksanakan, atau dalam kata lain, dapat memberi impak kepada pembaca dan membuat pembaca sedar bahawa kajian ini penting untuk dikaji. Seterusnya, menarik minat pembaca dan ditulis secara didaktif, iaitu
secara umum kerana penulis akan menerangkan dengan lebih mendalam pada poin yang lain pula. Akhir sekali, elakkan perbincangan yang tidak berkaitan dengan tajuk. Paling pun dalam satu muka surat sahaja pun sudah memadai. Jika menulis latar belakang yang terlalu panjang, ia akan menyebabkan pembaca hilang fokus. Rumusnya, jika ingin membuat penulisan yang baik, amatlah penting untuk sentiasa melakukan pembacaan yang banyak, melihat cara pengkaji terdahulu menulis latar belakang dan mendapatkan nasihat daripada orang yang berpengalaman tentang membuat kajian. Ini adalah contoh tajuk kajian dan latar belakang kajian. Apabila kita meneliti kajian ini, kita dapat kenal pasti bahawa kajian yang dilaksanakan ini adalah mengenai pengaruh amalan jenaka terhadap pengajaran dan pembelajaran murid. Malahan, latar belakang kajian ini juga berkait dengan tajuk. Ia tidak lari dengan tajuk kajian serta mengaitkan dengan kajian masa lalu. Seterusnya, salah satu aspek yang penting dalam penyelidikan adalah penyataan masalah. Okey, penyataan masalah ini adalah satu penerangan yang ringkas untuk menjelaskan isu-isu yang ingin diketengahkan. Dalam penyataan masalah inilah, penyelidik akan mencari jawapan terhadap soalan-soalan yang timbul melalui pemerhatian, pembacaan temu bual ataupun soal selidik. Matlamat penyataan masalah yang pertama adalah mentransformasi masalah yang am kepada yang lebih khusus. Hal ini adalah untuk memastikan masalah yang difokuskan adalah lebih jelas dan juga lebih teliti. Yang kedua adalah mengenal pasti. Penyelidik haruslah mengenal pasti tujuan kajian diusulkan. Hal ini kerana dalam penyataan masalah inilah penyelidik dapat menceritakan sesuatu jawapan terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. Terakhir adalah pengenalan. Penyataan masalah ini merupakan pengenalan kepada cadangan sesuatu kajian dilaksanakan. Baiklah, apa ciri-ciri penyataan masalah yang baik? Yang pertama adalah diselidik melalui pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dikumpulkan melalui soal selidik, temu bual dan juga sebagainya. Seterusnya, penyataan masalah ini haruslah sesuai dengan kemahiran serta masa kajian dilaksanakan. Maksudnya, penyataan masalah yang dikemukakan oleh penyelidik haruslah sesuai dengan bidang ataupun kemahiran yang dimiliki oleh penyelidik tersebut, dan masa kajian haruslah menepati dan juga sesuai dengan tempoh yang tertentu. Sekiranya tempoh kajian memerlukan masa selama sebulan ataupun sebagainya, maka penyelidik haruslah menuruti tempoh masa tersebut yang telah ditetapkan. Ciri penyataan masalah yang seterusnya adalah menyumbang kepada penyelidikan yang sedia ada dan juga seterusnya. Maksudnya penyelidik boleh mengambil kajian yang telah dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik sebelumnya dan juga mampu memberikan sumbangan terhadap penyelidikan yang baru. Berikut merupakan salah satu contoh penyataan masalah yang diambil daripada sebuah artikel.